Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat sama-sama berhimpun pada malam ini. Dan saya mohon maaf sedikit kelewatan sebab Facebook ada sedikit teknikal tadi. Jadi mengambil masa untuk disiapkan. Jadi apa pun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan dan rahmat pada kita, insya-Allah. Wan, nanti letak nama tu dalam kotak, Wan. Nanti letak nama tu dalam kotak. Bukan Wan. Siapa tu? Yan. Baik, terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini. Terima kasih Miss yang bagi Rinis yang bagi gift di TikTok. Terima kasih banyak sahabat-sahabat Facebook, sahabat-sahabat TikTok. Terima kasih banyak. Jangan lupa share, jangan lupa kongsi-kongsikan live kita pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan, rahmat dan juga manfaat yang boleh kita ambil daripada perkongsian kita pada malam ini, insya-Allah. Baik. Jadi jangan lupa pakat-pakat share, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh dikongsi juga oleh rakan-rakan kita yang lain, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat yang bagi gift. Terima kasih banyak. Baik. Malam ni saya nak baca satu hadis yang agak menyeramkan sikit lah. Ya. Hadis yang berkait dengan syurga dan berkait dengan api neraka. Tak masuk syurga maknanya masuk neraka. Itu kita nak tengok sikit pada malam ni. Baik, hadis ni hadis berstatuskan sahih. Hadisnya hadis yang sahih. Hadis Imam An-Nasa'i nombor 5577. 5577. Statusnya hadis sahih Imam An-Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Muhammad bin Bashar an Muhammad qala
Haddatsana Syu'bah an Mansur an Salim bin Abil Ja'di an Nubayt an Jabana an Abdullah bin Amru an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah mannanun wala akun wala mudminu khamrin atau kama qala an-nabi fil hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ringkaskan di situ saya tak baca dah yang nama-nama perawi tadi tu, kita dah baca dah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam syurga. Na'udzubillah ya, na'udzubillah, kita minta berlindung. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari 3 golongan yang disenaraikan oleh Rasulullah dalam hadis ini, yang Nabi kata tidak akan masuk ke dalam syurga. Tak akan masuk ke dalam syurga maksudnya masuk neraka. Tak akan masuk ke dalam syurga maksudnya akan dihumban ke dalam api neraka. Wal ayazubillah thumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tak masuklah dalam hadis ni, insya-Allah. Baik, ada 3 golongan kata Nabi yang tidak akan masuk ke dalam syurga. Yang pertama ialah mannan. Mannan maknanya orang yang suka mengungkit-ngungkit pemberian. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada kedua ibu bapanya. Dan yang ketiga adalah orang yang ketagihan meminum arak, atau orang yang suka meminum arak. Wal'ayazubillah. Terima kasih sahabat yang baru hadir, minta share kepada sahabat lain. Semoga diberi ganjaran pahala buat anda. Terima kasih banyak. Ya, macam biasalah, kita share-share. Kita nak ceramah kadang-kadang tak apa reti sangat kan. Biarlah ustaz je menceramah. Jadi kita share-sharekan. Paling kurang kita dapat pahala share. Besar pahala, jangan buat main. Penangan share ni, dia boleh mengubah hati manusia dengan izin Allah. Penangan share ni, terima kasih Syamsul Syam bagi durian. Baru je ustaz teringin petang tadi dah dapat. Alhamdulillah. Penangan share ni jangan buat main tu. Mungkin asbab kita share tu orang berubah. Orang boleh berubah jadi baik dengan izin Allah. Asbabnya dia tertengok video yang kita share atau info yang kita share. Sama ada di Facebook, di Twitter, di Instagram, Telegram, TikTok, apa, WhatsApp WhatsApp begini di WhatsApp kan, tak kira lah apa platform pun kita share. Allahu Akbar. Kita tak tahu tau. Macam saya kuliah ni, saya tidak tahu, macam saya pernah cerita dulu, saya tidak tahu apa kesan saya berkuliah ni pada orang yang mendengar, kecuali ada orang yang DM atau PM saya, atau yang terjumpa saya, dia bercerita, ustaz, itu hari sebab saya dengar kuliah ustaz, saya berubah. Saya tak tahu, kecuali ada orang cerita. Dan saya ada pengalaman itu. Sebab tu saya kata share kan. Sebab saya ada pengalaman orang datang jumpa kita bercerita, sebab dia dengar kuliah kita, dia boleh berubah. Bukan kuliah saya je, kuliah ustaz-ustaz lain, ustazah lain, semua-semua sekali juga. Sebab itu, mana pun kuliah kita masuk, kita sharekan. Terima kasih Zainish
Smile di Facebook yang mencatatkan apa yang saya bacakan hadis tadi untuk rojokkan kita. Baik, kita cuba. Saya cuba, tapi saya rasa macam tak boleh habis. Saya cuba untuk menghuraikan golongan yang pertama dulu. Kalau tak sempat malam ni, kita try malam besok. Minta maaf tidak ada. Terima kasih Kak Nirma Nasir. Minta maaf malam besok kuliah maghrib kita ditangguhkan. Kalau tuan-tuan ingat, semalam kot saya ada cerita ke 2 hari sudah, yang saya kata saya dapat WhatsApp daripada satu orang yang saya tak kenal, kawan sekolah lama saya, yang dia kata dia sakit, yang saya kata badan dia kurus kering kan. Semalam tengah hari Allah ambil dia telah meninggal dunia. Sahabat saya lah, kawan sekolah, classmate, kawan sekolah, satu sekolah dengan saya, satu batch dengan saya. Jadi malam besok kami punya member-member lah, geng-geng reunion, geng-geng batch kami minta buat Yasin dan tahlil secara Google Meet. Diorang minta saya lead lah. Dah kita ustaz kan, jadi diorang minta lah kita tolong lead. Jadi malam besok kalau maghrib tak ada saya beritahu awal-awal, bawa-bawa tenang, jangan mengamuk pula. InsyaAllah malam satu lagi tu, hari Rabu tu ada, jangan risau. InsyaAllah. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, perkara pertama yang disebut ialah kita doa yang terbaik untuk sahabat saya dan rakan-rakan kita, pakcik kita yang mungkin telah pergi, Yan punya paman pakcik yang meninggal dunia juga. Kita doa yang terbaik buat mereka, dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, diselamatkan alam barzah mereka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah. Baik. So golongan yang pertama dipanggil Mannan. Ada satu lagi dalam hadis lain dipanggil Nammam. Jangan terbalik tuan. Terima kasih Kak Nirma. Jangan terbalik. Mannan orang yang suka mengungkit-ungkit. Hadis lain Nabi sebut la yadkhulul jannatul nammam. Nammam maksudnya batu api. Orang yang suka melaga-lagakan orang. Orang Melayu panggil apa? Batu api tak? Jadi tukang cucuk. Batu api. Itu kita sembang lain lah. Itu tajuk lain. Baik, saya nak sebut yang pertama ialah Allahu Akbar. Yang pertama, Nabi pesan tak akan masuk syurga orang yang suka mengungkit-ungkit. Terima kasih yang baru masuk, bagi salam, terima kasih banyak. Pertama, orang yang suka mengungkit. Nabi kata orang yang suka mengungkit-ungkit ini dia tidak akan masuk syurga. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab apa? Sebab itu kita ni diajar dalam Islam, hidup kita ni, apa pun yang kita buat, pastikan ikhlas. Pastikan kita bersungguh. Buat satu benda lillahi ta'ala. Kita mengaji malam ni lillahi ta'ala. Kerana Allah. Aku share kuliah ustaz malam ni kerana Allah. Aku menonton kuliah ustaz malam ni kerana Allah. Aku dilantik secara paksa rela oleh ustaz menjadi moderator atau ketua kelas ni kerana Allah. Aku bertugas sebagai moderator ketua kelas ni kerana Allah. Ya. Aku sedekah RM5 ni, transferlah akaun kerana Allah. Aku tolong jiran aku kerana Allah. Apa pun yang kita buat dalam hidup kita, pastikan niatnya lillahi ta'ala. Dan sahabat-sahabat, ibu-ibu sekalian, tolonglah jangan ungkit.
tutup. Jangan ungkit. Ya. Tolong saya pesan bukan untuk semua, untuk saya juga. Saya peringatkan diri saya juga, apa pun yang kita buat ni jangan ungkit. Jangan ungkit. Orang Melayu kata buruk siku. Siapa boleh cium siku dia? Cuba angkat tangan. Cuba try. Kalau boleh saya belanja. Jangan cium siku orang, cium siku sendiri. Kalau boleh memang saya tabik lah. Tu mesti tengah cuba tu. Tu mesti tengah try tu. Kan? Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, orang Melayu panggil buruk siku. Ni siku ni, saya tak boleh cium, tak sampai. Tak saya cubalah, memang tak sampai punya. Aduh, ay. Jadi apa? Biasa saya dengar hingga menjilat siku, Ustaz. Tu selalu saya sebut. Kan, dia ikut sunnah tu, bukan jilat jari sampai ke siku dijilatnya. Itu kan sunnah, itu punah ranah. Itu punah ranah. Allahu Akbar. Baik, jadi tuan-tuan, jangan suka ungkit. Dia bila nak jadi mengungkit ni? Bila siku kena kencing manis. Allahu Akbar. Ke situ pula kencing manis ni. Baik, jadi tuan-tuan, bila selalunya kita akan mengungkit ni bila? Bila bergaduh. Betul tak? Bila bergaduh, bila berlakunya perselisihan faham. Ada yang mengaku sampai tak, dia betul-betul sampai kat ni. Bucu yang tajam. Tak sampai tuan, nak kona mulut ke situ agak-agak. Kalau kat tepi ni boleh. Ni yang tajam tu, yang toik yang tajam ni. Allahu Akbar. Lain sangkut pula. Sabar. Dulu banyak kali siku naik ke muka orang. Itu special case. Kan? Zap dia bagi sekali ya. Okey, fokus. Dah, jangan melalut sangat. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita pula marah orang. Padahal kita punca. Yang orang jadi melalut tu. Allahu Akbar. Baik, macam ni. Selalunya manusia akan... Waalaikumsalam dari Indonesia. Terima kasih banyak. Selalunya manusia akan mengungkit-ngungkit ni bila bergaduh. Kan? Bila bergaduh, tak puas hati, selisih faham, bergaduh dengan jiran, ungkit. Kan? Hati dah menggelegak, setan pula masuk lah, cocok jarum. Oh, dia punya ungkit. Dia kata, "Oi, makcik, kau tak ingat ke? 35 tahun dulu." Oh, tuan-tuan. 35 tahun lama tu, dia ungkit yang 35 tahun punya kisah. Dia kata, kau tak ingat 35 tahun dulu, masa kau nak beranak dulu, siapa jadi ambulan terjun? Bukan bidan terjun, ambulan terjun. Aku tahu, yang bawa kau pukul 3 pagi, dalam gelap, kelang kabut, bawa pergi hospital Selayang, bawa pergi hospital itu, hospital ni. Allahu Akbar. Kita ungkit balik. Habis pahala ambulan. Tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Terima kasih abang van jenazah kita. Jadi tuan-tuan, jangan diungkit. Benda ni berlaku pada semua kategori tau. Terima kasih Is. Berlaku pada semua kategori. Adik-beradik pun suka mengungkit. Saudara mara pun suka mengungkit. Jiran-jiran pun suka mengungkit. Bella pun bagi gift tak? Terima kasih Bella. Anak beranak pun suka mengungkit. Adik-beradik pun suka mengungkit. Kawan baik, best friend forever pun suka mengungkit. Sedangkan Nabi kata, siapa yang suka mengungkit, dia tak layak masuk syurga, tuan-tuan. Sebab bila mengungkit ni, kita seolah-olah tidak mensyukuri. Terima kasih Syu. Dalam line tak ada tu. Bagi roti canai kak. Ya, bila kita ungkit ni maknanya
kita sudah tidak ikhlas melakukan amalan yang pernah kita buat baik pada manusia satu masa dulu. Jadi saya merayu sangat-sangat pada malam ini, kalaulah andai-andainya sebelum daripada ini kita pernah, saya rasa saya pun pernah, barangkali kita pernah mengungkit jasa yang kita pernah buat pada orang, tolonglah. Ya. Allahu Akbar. Best friend pun bertukar jadi bad friend. Betul. Lama tukar jadi Batman terus. Tak. Jadi tuan-tuan, tolonglah, saya merayu malam ni, kita yang mungkin pernah mengungkit dan perkataan yang sewaktu dengannya. Ya. Tolong kita minta ampun dengan Allah balik, kita bertaubat balik, kita menyesal, ya Allah, dulu aku jahil, ya Allah, dulu aku tak tahu, ya Allah. Ya Allah, dulu aku ilmu tak ada. Dulu aku ikutkan sangat darah muda, ya Allah. Dulu aku tak pandai, ya Allah. Dulu aku ni mengikut nafsu, ya Allah. Taubat betul-betul. Okey? Kita taubat sungguh-sungguh. Kalau kita pernah mengungkit benda baik yang pernah kita buat suatu ketika dulu. Sebab ingat, kalau kita tidak maksudnya kalau kita ungkit, maknanya kita telah melakukan satu kesalahan yang sangat besar di sisi Allah. Kan? Kita macam mana nak cakap, kalau mengungkit ni macam dia akan jadi kita tidak ikhlas dalam benda baik yang kita buat tu. Macam tu kan. Kita tidak ikhlas dalam benda baik yang kita lakukan itu. Okey? Johnny Max tanya, Ustaz, kalau tengah solat ada kecemasan yang mungkin boleh meragut nyawa, bagaimana nak keluar daripada solat? Ada pandangan yang menyebut kita bagi salam sambil tegak ke, sambil tengah di mana position kita tu. Ada pandangan sebut bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus keluar. Ada pandangan kata keluar je. Umpamanya kita solat, kita di rumah berdua dengan anak kecil. Kita solat dekat ruang tamu. Lepas tu, anak kecil tu kita letak sebelah kita tak. Tiba-tiba, dia berjalan-jalan pergi kat tingkap. Kita dah rakaat kedua ni. Kita pun nampak dia dah mula nak memanjat-manjat tingkap dan keadaan tu boleh mengundang bahaya. Maka dari segi hukum fiqahnya, boleh kita berhenti semayang dan settlekan isu yang berlaku. Tengah semayang, rumah terbakar. Tak apalah Ustaz, saya redha Ustaz. Terbakar kau dalam tu. Keluarlah bang, berhenti solat, cabut. Kan? Sebab apa? Menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa tu lebih penting. Dia ada 5 benda yang Islam jaga kan. Jaga harta, jaga nyawa, jaga darah, jaga keturunan. Banyak benda. Islam jaga 5 benda yang asas. Antaranya menjaga nyawa. Jadi sebab itu kita ni tak boleh buat benda-benda tak elok. Sebab menjaga nyawa tadi. Jangan isap dadah. Kan? Jangan berjudi. Jangan merompak. Jangan berzina. Sebab nak jaga keturunan. Jangan merompak sebab nak jaga harta. Jangan apa lagi, membunuh orang sebab nak jaga nyawa. Banyak benda Islam ni jaga. Jadi sebab itulah tuan-tuan, saya ringkaskan malam ni. Ya. Tolong saya merayu untuk diri saya. Kita pun pernah lah dulu-dulu kan, ngungkit balik, bergaduh dengan member, ungkit balik. Jangan merokok. Setuju kan? Permulaan tu dia terbit daripada rokok dulu. Berjinak-jinak dengan rokok, setengahnya kadang membawa pada benda-benda yang tidak baik. Ya. Baik, jadi tolong jangan ungkit, yalah zaman-zaman kita sekolah dulu, kadang zaman kita remaja kan, tengah darah muda orang kata.
Bergaduh sikit, ungkit. Kadang dengan mak kita pun kita ungkit. Oh, ya Allah, Tuhan. Dengan mak ayah kita pun kadang-kadang kita ungkit tak. Minta maaf lah. Kita minta ampun dengan Allah. Minta ampun dengan mak ayah kita kan. Banyak dosa kita sebenarnya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian ingat, antara benda yang Rasulullah larang, yang boleh menyebabkan kita tersangkut untuk calon-calon syurga, malahan na'udzubillah boleh dihumban ke dalam neraka, adalah suka mengungkit-ungkit. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya untuk malam ni, tolong jaga diri kita. Apa pun yang kita buat, niat kita ikhlas kerana Allah. Jangan dibunyikan lagi, jangan diungkit lagi, jangan diceritakan balik, jangan dibuka balik rahsia 30 tahun dulu. Kan? Bila dengar orang mungkit, sakit hati juga. Memang kan, kita yang dengar pun berbulu je tuan. Aku dia ni duk ungkit-ungkit pasal apa kan? Hangat hati kita tak? Jadi sebab itulah Ustaz nasihat kalau selalu kena kecam. Biar nak buat macam mana kan? Kita bagi nasihat ni memanglah asyik kita yang kena balik. Kan? Ada juga baru ni pun kena juga, tapi saya buat tak tahu je lah. Kan? Macam-macam tuan-tuan. Kita buat kerja agama ni memang macam tu. Menyirap darah. Sabar. Dia dalam kategori nak kata dosa besar tu, bolehlah juga sebab dia melibatkan ketidaklayakan kita nak ke syurga. Jadi kena taubat sungguh-sungguh. Kalau kita pernah terbuat benda ni, kita taubat sungguh-sungguh, kita minta ampun dengan Allah, insya-Allah Allah akan bantu kita. Ya, Allah akan terima taubat kita. Baik. Jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, saya kira itu dulu untuk malam ni. Tadi kita sebut 3 kan. 3 punca terhalang ke syurga. Saya akan sambung yang kedua, yang ketiga pada hari Rabu Hari Rabu. Hari Rabu. Macam bagus sangat jadi tu. Memang. Bila kita cakap dia, malah Muhammad ni macam bagus sangat. Kan? Kita dengar pun menyirap je. Allahu Akbar. Okey. So saya minta maaf sebab malam ni pun saya ada tugasan rasmi. Sibuk betul saya sepanjang PKP ni tuan. Macam-macam benda saya kena buat. So 9 suku 945 saya ada satu tugasan untuk negara. Mesti tuan-tuan dengar, ustaz ni macam bagus kan. Tak apa benda tugasan negara dia. Adalah tuan-tuan. Tuan-tuan doakan aja. Doakan Allah izinkan saya buat benda-benda ni semua untuk membantu masyarakat. Kan? Untuk bantu masyarakat. Untuk kita menolong agama kita juga, insya-Allah. Baik, jadi kita jom kita baca Al-Muluk pula. Ada masa lagi, insya-Allah, sementara menunggu isyak ni, walaupun dah masuk dah, dekat nak masuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan pada kita, insya-Allah. Terima kasih Cik Frog, terima kasih banyak. Baik, jadi jom kita sama-sama baca surah Al-Muluk, dan sebelum itu kita hadiahkan Fatihah untuk almarhum Muhsin bin Haji Kadir. Ya. Almarhum Muhsin bin Haji Kadir dan juga sahabat saya lah, almarhum Remy. Nama penuh dia saya tak ingat nama penuh. Kawan-kawan sekolah dulu. Baik, ada yang tanya korban. Korban satu bahagian RM360. Lembu lah.
Siapa nak boleh PM saya lah. Tengok dekat bio tu ada apa tu, ada link, dekat situ nanti keluar ada link WhatsApp. Ambil yang WhatsApp tu, nanti WhatsApp kat saya. Baik, jadi jom kita baca surah Al-Muluk. Mudah-mudahan menjadi asbab Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada azab kubur, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita hadiahkan dulu Fatihah untuk kedua arwah yang saya nyatakan tadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه
وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami, jauhilah kami daripada azab kubur ya Allah. Jauhilah kami daripada fitnah kubur ya Allah. Jauhilah kami daripada seksaan-seksaan kubur ya Allah.
Jauhilah kami daripada kesempitan kubur, ya Allah. Jauhilah kami daripada huru-hara di dalam kubur, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kubur kami pada satu hari nanti, ya Allah, sebagai taman-taman syurga buat kami, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kubur kami seperti kawah api neraka-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعبادتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluluskan hajat-hajat dan doa-doa yang kita panjatkan tadi, insya-Allah. Baik, sedikit pengumuman seperti biasa. Yang pertama, siapa yang nak join korban akikah di Kemboja, di Sudan, di Mekah dan juga di Lembah Kelang, Selangor wilayah, boleh PM atau WhatsApp pada nombor saya. Boleh tekan dekat bio, nanti ada link di situ, dan boleh WhatsApp pada saya, insya-Allah. Dan yang kedua, siapa yang nak beli habatus sauda dan minyak zaitun RM65 sebotol, kapsul yang dalamnya ada minyak. 2 botol 130 dengan postage RM10, 140. Dia tanya Donald Duck dah. Sabar. Baik, jadi tuan-tuan, yang ketiga, siapa yang nak berwakaf kitab, yang saya pernah wawarkan sebelum ini, lama saya tak wawarkan, RM50. Kitab yang kita akan wakafkan ke sekolah-sekolah pondok yang terpilih di seluruh negara. Juga boleh PM atau WhatsApp pada saya, insya-Allah. Baik, dan pengumuman yang terakhir, insya-Allah, pagi besok lepas subuh macam biasa kita ada Yasin, dan lepas asar kita ada Al-Waqiah, dan malam kita rehat dulu. Malam besok kita rehat dulu, insya-Allah. Baik, jadi itu saja. Terima kasih banyak pada semua yang bersama, yang share, yang amin, yang kongsi, yang segala-galanya lah. Pray for all umat Muslim, insya-Allah. Ya brother, insya-Allah bro, insya-Allah, biiznillah. Baik, jadi terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.